Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 8, iaitu tajuk hadis yang kedua yang bertajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, terdapat 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah anda dapat membaca hadis dengan betul dan memahami maksudnya. Yang kedua, menjelaskan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada hadis. Yang ketiga, menerangkan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang dibincangkan. 2.11.1 Baca hadis dengan betul. Jom murid-murid sama-sama dengan Ustaz untuk membacakan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaih. Baiklah murid-murid, ini adalah merupakan maksud potongan hadis yang kita telah bacakan tadi. Potongan yang pertama ialah sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Maksudnya 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Potongan yang kedua, yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, iaitu naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Potongan yang ketiga, al-imamul adilu. Siapakah golongan itu, murid-murid? Iaitu pemimpin yang adil. Golongan yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadat rabbih, dan pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Golongan yang keempat, wa rajulani tahaban
fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima ialah wa rajulun talabat humra'atun zatu mansibin wa jamalin. Dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Faqala inni akhafullah. Lalu dia menolak sambil berkata, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keenam ialah wa rajulun tasaddaqa akhfa. Dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Golongan yang ketujuh ialah wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga menitiskan air mata. Baiklah murid-murid, terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, naungan di sini bermaksud mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar. Ini disebut di dalam kitab Fathul Bari. Baiklah murid-murid, golongan yang pertama ialah pemimpin yang adil. Apakah dimaksudkan dengan pemimpin yang adil? Ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang di bawah pimpinannya berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah murid-murid, contoh menunjukkan seorang itu merupakan pemimpin yang adil ialah yang pertama, memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Yang kedua, mencegah kemungkaran daripada berleluasa, iaitu menjadi tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Baik pemimpin di dalam negara, masyarakat maupun pemimpin di dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang berlaku adil. Golongan yang kedua ialah pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dimaksudkan dengan pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ibadat wajib atau ibadat sunat. Sebagai contohnya murid-murid, yang pertama ialah melaksanakan solat 5 waktu. Yang kedua, melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan
berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya murid-murid, semoga kita tergolong dalam golongan ini, insya-Allah. Golongan yang ketiga ialah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Maksudnya ialah seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadat dan kebajikan. Baiklah murid-murid, contohnya ialah yang pertama, menyertai aktiviti masjid seperti majlis ilmu. Yang kedua, menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Baiklah murid-murid, ini dijelaskan lagi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'adullahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghadan aw raha." Muttafaqun alaih. Maksudnya, barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan baginya tempat di dalam syurga setiap kali pergi atau pulang. Baiklah murid-murid, golongan yang keempat pula ialah dua orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala sama ada bertemu atau berpisah. Maksudnya ialah dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya murid-murid, yang pertama ialah seperti Sayyidina Abu Bakar sentiasa bersama Nabi SAW semasa hijrah. Contoh yang kedua ialah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Baiklah murid-murid, golongan yang kelima ialah seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah seseorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala atau meninggalkan larangannya. Sebagai contohnya, yang pertama ialah menjauhi perbuatan mencuri. Kerana perbuatan mencuri itu ialah merupakan dosa besar. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Kerana pergaulan bebas ini merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, golongan yang keenam ialah seseorang yang menyembunyikan sedekah. Maksudnya ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contohnya ialah yang pertama, memberikan sumbangan secara online, iaitu secara dalam talian. Yang kedua, mewakafkan tanah bagi tujuan
pembinaan masjid. Baiklah murid-murid, galakan bersedekah ini dijelaskan lagi di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, jika kamu zahirkan sedekah itu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu sembunyikan sedekah itu, serta diberikan kepada fakir miskin, maka ia adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi begitulah murid-murid, sedekah ini sebenarnya datang daripada keikhlasan kita dalam memberikannya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apa yang berselindung ataupun apa yang tersembunyi di sebalik pemberian sedekah kita itu. Jadi, semoga sedekah yang kita lakukan benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketujuh iaitu golongan yang terakhir ialah seseorang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Maksudnya ialah seseorang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui hati atau lisan, iaitu lidah, dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepadanya. Contohnya ialah beristighfar, iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengalir air mata mengenangkan dosa yang telah dilakukan. Baiklah murid-murid, ini diperkukuhkan lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala takfiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah imanmu. Baginda ditanya, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami? Baginda bersabda, perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi begitulah murid-murid, terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala semasa di hari akhirat kelak, iaitu sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang telah kita bincangkan. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita yang terakhir ialah pengajaran yang boleh diambil daripada hadis. Yang pertama ialah
kita hendaklah berlaku adil kerana ia merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah kita hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid agar syiar Islam dapat tegakkan. Jadi begitulah murid-murid berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di dalam tajuk hadis, tajuknya ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda dapat mengingat dan memahami berkaitan dengan 7 golongan ini, sebagaimana yang telah kita bincangkan di dalam tajuk ini. Baiklah murid-murid, semoga apa yang kita bincangkan dapat memberikan pengajaran dan iktibar kepada kita untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita agar kita termasuk atau tergolong dalam golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Baiklah murid-murid, sekian kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.